disepak dan ditendang sehingga pecah usus. Demikian nasib malang menimpa seorang budak perempuan berusia 5 tahun yang maut didera nenek saudaranya dalam kejadian pada 30 Disember lalu. Mangsa dipercayai diperlakukan sedemikian oleh suspek yang juga warga Indonesia berusia 55 tahun sejak tinggal bersama pada 2017 yang lalu. Memperincikan kejadian, Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifat Tarawi berkata, mangsa ditemui tidak sedarkan diri oleh ibu saudaranya di rumah mereka di Kampung Sungai Cincin jam 7 malam sebelum menghubungi bantuan ambulans. Beliau berkata, pemeriksaan perubatan kemudian mengesahkan mangsa sudah meninggal dunia sebelum mayatnya dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Katanya lagi, bedah siasat yang dijalankan hari berikutnya mendapati mangsa maut akibat kecederaan di bahagian usus yang pecah dipercayai kerana didera. Keluarga mangsa pada mulanya mendakwa mangsa mengalami sakit perut dan muntah sebelum ditemui tidak sedarkan diri di ruang tamu. Selain enggan membenarkan bedah siasat, berdasarkan keputusan bedah siasat itu, polis menahan 6 individu, masing-masing 3 lelaki dan 3 wanita berusia 25 hingga 55 tahun, termasuk suspek utama yang diduga dikenali sebagai nenek saudara mangsa untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan lanjut juga menemui kesan parut lama tubuh badan mangsa dicucuh dengan ubat nyamuk yang dibakar, katanya. Dalam sidang media di Balai Polis Rawang di sini, Arifah berkata susulan penemuan unsur jenayah pada mangsa mengklasifikasikan semula kes terbabit daripada mati mengejut kepada kes membunuh. Penguatkuasa Pusat Jagaan Kanak-Kanak masih lemah. Tragedi sedih melibatkan bayi yang meninggal dunia ketika di Pusat Jagaan Kanak-Kanak atau pengasuh berlaku lagi. Terbaru, insiden melibatkan 2 bayi yang seorangnya ditemui meninggal dunia akibat lemas di dalam baldi di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Shah Alam. Dan satu lagi kes ditemui tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya di Kedah. Berita itu pastinya mengundang duka ibu bapa yang memberi kepercayaan kepada pengasuh untuk menjaga dan mengawasi anak mereka ketika keluar mencari rezeki. Kuala Lumpur, ibu bapa dan menjaga digesa supaya tidak mengambil mudah aspek keselamatan kanak-kanak, terutama apabila mahu meninggalkan mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Sepatutnya Jabatan Kebajikan Masyarakat dan pihak berkuasa terlibat perlu ambil serius tentang isu ini. Kita ini di Malaysia bila sudah berlaku baru kecoh, ambil tindakan drastik sekiranya dapat kenal pasti taska dan tidak berlesen atau cuan. Ambil tindakan tegas agar mereka takut untuk ulangi kesilapan secara tidak langsung. Dapat mengelakkan kejadian bayi meninggal atau didera dan cedera. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Ikatan, Tan Sri Lilamti berkata, kanak-kanak perlu berada di bawah kepengawasan orang dewasa sepanjang masa bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Ini kerana, katanya, kanak-kanak berdepan pelbagai ancaman dan risiko yang boleh mengakibatkan kemalangan maut jika ditinggalkan tanpa sebarang pengawasan orang dewasa, walaupun untuk tempoh yang singkat. Kanak-kanak berdepan risiko termasuklah litar pintas daripada pelbagai peralatan elektrik di rumah masing-masing. Lebih membimbangkan apabila mereka tak boleh bertindak sewajarnya sekiranya berlaku sesuatu situasi jika ditinggalkan tanpa pengawasan. Mengulas kejadian seorang bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran sebuah kampung di Kampung Bangka Hulu, Kemas, terdekat Negeri Sembilan, jam 11.30 pagi semalam. Siti Nuraini Zulima berkata ditinggalkan sendirian dalam buaian elektrik oleh ibunya yang keluar ke pejabat pos Kemas kira-kira 6 km dari rumahnya pada jam 10.30 pagi. Ibu mangsa dikatakan berpesan kepada jiran untuk tolong melihat jika anak bongsunya itu menangis, manakala 5 anaknya yang lain dipercayai berada di sekolah pada waktu itu. Lamti berkata setiap kediaman perlu memiliki alat pemadam kebakaran asas selain pasukan respon kecemasan bagi menangani kebakaran wajar ditubuhkan di setiap kawasan perumahan. Setiap peralatan elektrik yang digunakan di rumah juga perlu mendapatkan perakuan sirim selain perlu menutupnya jika meninggalkan kediaman masing-masing. Setiap rumah juga perlu memasang sistem pengesanan kebakaran, contohnya alat pengesan asap mudah alih yang boleh membantu seisi keluarga jika berlaku kemalangan.
Seterusnya, gara-gara bapa tidur, 2 anak perempuan berusia setahun dan 3 tahun keluar daripada rumah tanpa pengawasan semalaman. Dalam kejadian 11.50 malam itu, adik-beradik itu ditemui selamat oleh orang awam. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Tiao berkata, anggota Ronda Cegah Jenayah yang sedang bertugas menerima maklumat daripada orang awam berhubung kejadian yang terus bergegas ke lokasi di Kampung Melayu Kulai. Hasil siasatan kanak-kanak terbabit berjalan sejauh 50 hingga 100 meter daripada kediamannya. Pemeriksaan dibuat terhadap kanak-kanak terbabit mendapati tiada sebarang kesan kecederaan yang akibat didera ataupun trauma. Polis bersama orang awam bertindak mengesan keluarga kanak-kanak berkenaan sebelum seorang lelaki yang mengaku bapa mereka tiba kira-kira 30 minit kemudian. Menurut Beng Yeo, pemeriksaan dokumentasi yang dilakukan terhadap lelaki berusia 24 tahun itu mengesahkan dia adalah bapa kepada kedua anak perempuan terbabit. Katanya, lelaki itu mengakui cuai dalam menjaga anak-anaknya semasa isterinya yang berusia 18 tahun sedang bekerja shift malam. Polis bertindak memberikan amaran keras kepada lelaki terbabit selain turut mengucapkan terima kasih kepada orang awam yang bertindak melaporkan penemuan kanak-kanak itu kepada pihak berkuasa. Orang ramai khususnya golongan ibu bapa diingatkan agar jangan leka dan sentiasa menjaga keselamatan anak-anak mereka. Video yang telah berdurasi 38 saat memaparkan kedua-dua anak-anak itu diberi makan oleh anggota keselamatan selepas ditemui orang awam di tepi jalan raya. Seterusnya di Madrid, mayat seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun ditemukan di Pulau Tenerife. Selepas 6 minggu, dia dan adiknya dilarikan oleh bapa mereka. Olivia Gimeno dan adik perempuannya, Ana, yang berusia setahun dilaporkan hilang di Kepulauan Tenerife pada 27 April lalu. Selepas bapa mereka, Thomas Gimeno membuat panggilan telefon dengan nada perpisahan kepada bekas isterinya, Beatrice Zimmerman, kata jurucakap polis kepada AFP. Keesokan harinya, sebuah bot milik bapa kanak-kanak malang itu dan kerusi keselamatan anak-anak ditemui terapung di perairan Pulau Tenerife. Pada petang Khamis lalu, pasukan mencari menjumpai mayat kanak-kanak di dasar laut yang kemudian dikenal pasti berusia 6 tahun. Perdana Menteri Pedro Sanchez berkata seluruh Sepanyol terkejut dengan kejadian itu. Saya tidak dapat membayangkan kesakitan ibu Ana Olivia yang hilang di Tenerife berikutan berita mengerikan ini. Menurut laporan media negara itu, mayat kanak-kanak malang itu ditemui pada kedalaman 1000 meter di dalam beg yang diikat dengan sahu. Pasukan penyiasat masih mencari Ana dan ayahnya. Memetik sumber yang ada berdekatan dengan siasatan, media Sepanyol memaklumkan bapa kanak-kanak itu dilihat memuatkan beberapa beg ke dalam bot pada 2 hari kanak-kanak dilaporkan hilang. Kami harap dapat menemui seorang lagi kanak-kanak berkenaan, kata Joaquin Amilis, jurucakap keluarga kepada televisyen awam Sepanyol. Sejak 2013, seramai 39 kanak-kanak di bawah umur dibunuh di Sepanyol oleh bapa mereka ataupun kasih ibu mereka. Sekian saja daripada saya, Nur Sofia, daripada College Universiti Islam Melaka melaporkan.